عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukran lillah. Kita dapat bertemu lagi bagi meneruskan kuliah tadabbur secara tematik, iaitu berdasarkan kepada buku yang temanya Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan, puan-puan, marilah kita habiskan beberapa ayat lagi tentang infak. Dari surah Baqarah ayat 270. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Dan ketahuilah, apa saja yang kamu infakkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan ingatlah, orang-orang yang zalim itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya. Oleh kerana berzakat adalah wajib dan berinfak pula dituntut, maka Allah mengingatkan bahawa Dia menilai orang-orang yang melaksanakan perintah tersebut. Dan Allah juga menyediakan ganjaran yang sangat besar kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang berinfakkan harta mereka pada jalan Allah, kemudian tidak diikuti akan apa yang mereka nafkahkan itu dengan manna wala adza, iaitulah mengungkit-ungkit amalan sedekah dan juga menyinggung atau menyakiti pihak yang diberikan itu, maka mereka akan beroleh ganjaran di sisi Allah dan tidak ada kebimbangan kepada mereka, juga tidak ada kesedihan. Jadi ganjaran infak sangatlah besar sebagaimana telah kita kupas, ya, khususnya di dalam ayat Baqarah ayat 2, surah 2 ayat 261, iaitu perumpamaan yang Allah bagi kepada infak sebagai satu biji benih itu, ya. Mari kita baca satu perbandingan lagi Allah bagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan bandingan orang-orang yang menginfakkan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai-renyai pun cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 265. Allah buat perumpamaan kepada orang-orang yang pemurah yang menginfakkan harta mereka demi mencari keredaan Allah. Jadi Allah bagi kemurahan rezeki kepada mereka. Makna hidup mereka ini, amalan mereka ini seumpama kebun yang di atas dataran tinggi. Kita tahulah kebun-kebun di kawasan perbukitan sangat subur.
apalagi ketika cukup hujannya. Tapi Allah sebut walaupun hujan kurang, dia tetap akan memberi hasil yang baik. Nah, itulah perumpamaan kepada orang yang pemurah dan sering melakukan infak. Dalam waktu yang sama, Allah mengingatkan mereka yang enggan berinfak akan mengalami kerugian yang diumpamakan sebagai sebuah kebun yang akhirnya lenyap dimakan api. Harta benda yang dikumpul selama hidup tidak memberikan manfaat dan tidak bernilai tanpa infak. Jadi tadi Allah telah mengumpamakan infak. Sekarang Allah nak cerita perbandingan tentang orang-orang yang bakhil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli samarat وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun dari pokok tamar dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai? Dia juga mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, sedang dia sudah tua dan mempunyai banyak anak cucu yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api, sehingga terbakarlah ia. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangannya supaya kamu berfikir dan mengambil ibrah. Surah 2 ayat 266. Ini ayat yang berturut-turut. Ya. Sebelumnya Allah ceritakan tentang perbandingan orang-orang yang berinfak. Yang ini Allah ceritakan pula, nakkah kita bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Allah dalam ayat ni? Nakkah kita jadi orang yang ada kebun, ya, nampak hebat kebunnya, tetapi tiba-tiba datang angin membawa api, terbakar habis semua. Sedangkan di belakangnya, kita ni anak cucu yang masih kecil-kecil lagi. Itulah perbandingan bagaimana keadaan orang yang sayang sangat kepada hartanya. Ya. Maka di saat itu, ya, barulah kita akan ditimpa oleh stres, oleh tekanan emosi dan sebagainya. Melalui perumpamaan atau masal di atas, Allah mahu supaya manusia berfikir tentang harta dan amalan infak itu. Melalui perumpamaan itu akan jelaslah bagaimana manfaat dan kesan infak ke atas diri mereka. Sebab itulah Allah mengingatkan supaya berinfak itu perlu dengan cara yang benar dan cara yang betul. Jadi Allah mengajar cara-caranya. Jadi yang pertama, mari kita lihat. Berinfak hendaklah dilakukan semasa hidup. Jangan tunggu apabila sudah mati baru hendak berinfak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan salat dan mendermakan, menginfakkan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada dengan merahsiakannya atau dengan terbuka. Sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada sahabat handai yang dapat memberikan pertolongan. Surah 14 ayat 31. Kemudian dalam surah 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Inilah dalil menunjukkan Allah suruh infak, caranya waktu hidup ni. Jangan dah mati barulah waris sibuk nak menginfak. Yang kedua, menginfakkan harta yang disayangi
Allah mengingatkan supaya ikhlas berinfak dengan memberikan yang terbaik, yang disayangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebaktian dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu berinfak sebahagian daripada apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran surah 3 ayat 92. Jadi dalam kedua ni tadi, infak mestilah benda yang kita sayang baru kita bagi pada orang. Jangan kita biasakan kita ni barang yang dah kita tak nak pakai baru nak bagi. Itu tidak bagus. Yang ketiga, tidak mengungkit-ungkit atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau menghina orang yang diberi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rosakkan amal, ganjaran pahala sedekah kamu dengan perkataan mengungkit-ungkit dan menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk atau riak. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu adalah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu ganjaran pun dari apa yang telah mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Yang ini nombor 3 ni adalah berkaitan dengan tata cara kita berinfak. Itu telah pun kita sebut sebelumnya. Barang berinfak ni dengan ikhlas, bagi yang terbaik, dan jangan sekali-kali mengungkit-ungkit dan menyakiti hati kepada orang yang kita berikan sedekah. Itu cara yang Islam anjurkan. Jadi Allah mengingat kita supaya melakukan infak, biarlah dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Tidak mengungkit, tidak menyakiti orang dengan kata-kata atau menghina mereka. Jadi itulah cara Allah mengajar kita. Sekarang kita melihat kepada dasar-dasar kebaktian. Allah menggariskan pokok atau dasar kebaktian dengan jelas. Ia berakar umbi kepada keimanan. Kemudian ia tumbuh dan hidup menjadi amal soleh, ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah perkara kebaktian itu hanya kamu menghadapkan wajahmu ke pihak timur dan barat. Tetapi kebaktian itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat, dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan serta menginfakkan seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya
Kepada siapa? Kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan juga untuk memerdekakan hamba abdi. Kemudian mereka mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka berjanji. Dan tabah sabar menghadapi keadaan kesempitan dalam masa kesakitan, dalam masa pertempuran, ya, dalam masa peperangan. Orang yang demikian sifatnya mereka itulah orang-orang yang benar, yakni benar-benar dakwaan iman mereka, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita nak memahami makna kebaktian itu ayat ini, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 177, jelas menggambarkan ciri-ciri, maknanya kita nak melakukan kebaktian tu mesti diteraskan, diasaskan atau didasarkan kepada iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Kenapa? Iman itulah yang nanti akan menzahirkan keikhlasan kita dalam kerja-kerja kebaktian. Jadi nanti kita perincikanlah bahawa beriman itu makna kita kena ada 6 isu yang dikaitkan dengan kebaktian, iaitu beriman kepada Allah, kemudian menginfakkan harta kepada golongan-golongan yang disebutkan, mendirikan solat, keluarkan zakat, tunai janji, sabar. Jadi itulah ciri-ciri kebaktian yang akan membawa seseorang kepada takwa, dan itu jugalah yang membuktikan kebenaran dakwaan iman seseorang. Dan itulah yang akan menjamin amalan kita diterima oleh Allah, ya. Dan kita jagalah amalan kita supaya tidak rugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dan segala amal yang mereka pandang baik, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Surah 25 ayat 23. Itulah perbandingan Allah mengingat kita supaya ikhlas dalam amalan kita, supaya nanti di akhirat amal-amalan kita tidak menjadi seperti mana disebut debu-debu yang berterbangan. Mana hilang, binasa, rosak. Jadi tuan-tuan perempuan, dengan itu tamatlah siri kuliah tadabbur bagi satu tadabbur tematik. Tadabbur tematik ni masih ada orang bertanya apa sebenarnya tematik itu. Tematik ini ialah tajuk lah, makna tema. Dia kita mentadabbur ini mengikut tema. Jadi tema yang kita angkat untuk ditadabburkan dalam siri yang telah pun memakan, yang mengambil 132 siri. Sehingga akhir ni adalah berkaitan dengan hidup mengabdi, hidup berbakti. Jadi tuan-tuan perempuan, kita faham bahawa tema ini kita angkat daripada ayat suratul Fatihah. Itulah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah. Kita angkat dari situ, kita kembangkan tema bahawa hidup kita ini tidak lain melainkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Kemudian kita kaitkan pula dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Yang mana Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin juga manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri mereka kepadaku. Jadi itulah tema yang kita angkat ini. Jadi tuan-tuan perempuan jangan keliru. Mungkin yang belum biasa dengan kita mentadabur. Jadi dua tadabur ini boleh kita tadabur mengikut alur surah. Makna mengikut surah, dan boleh kita tadabbur mengikut tema. Yang pentingnya kita kupas tema itu berdasarkan dalil ayat-ayat Al-Quran dan disokong oleh hadis. Ya, itu dia punya kaedah dia. Jadi tuan-tuan, perempuan,
setelah kita menghabiskan 132 siri, di mana peringkat awal dulu kita setiap siri memakan masa setengah jam, dan yang terakhir ni kita kurangkan menjadi 15 minit. Jadi tuan-tuan dan puan bayangkanlah sudah berapa puluh contact hours kita mentadabur tema yang kita baca. Jadi apa yang saya harapkan tuan-tuan dan puan, manfaatlah ilmu yang kita kongsikan ini. Tidak ada tujuan lain melainkan nak mengajak tuan-tuan dan puan, mari kita faham Al-Quran. Kerana Al-Quran itu Allah bagi untuk kita supaya menjadi hudan, menjadi petunjuk. Jadi mana mungkin kita nak dapat petunjuk andainya kita tidak faham Al-Quran. Jadi itulah insya-Allah kami akan meneruskan lagi siri tadabbur ini. InsyaAllah mungkin kita akan tadabbur surah balik, kerana mula dulu kita mulai dengan tadabbur suratul Fatihah, kemudian diikuti oleh tadabbur tematik hidup mengabdi, hidup berbakti. Jadi insyaAllah untuk kuliah yang siri kuliah baru kita, insyaAllah kita akan mentadabbur mengikut surah. Inilah buku tadabbur tentang surah Al-Mulk yang tajuknya Kerajaan Allah. Kerana Al-Mulk itu maknanya kerajaan, kerajaan Allah. Jadi tuan-tuan perempuan bersedialah. Jadi yang mana dah memiliki buku tu bolehlah mula baca, ya. Dan mereka yang belum memiliki buku boleh buat pesanan sekarang, ya. Insya-Allah bagi siri kuliah tadabbur yang akan datang, kita akan mentadabbur surah Al-Mulk, surah 67. Surah yang sangat popular di kalangan kita. Ramai yang menghafaznya, mengulang baca di waktu malam. Jadi tuan-tuan dan puan, alangkah eloknya jika kita membaca surah yang kita faham maknanya. Betapalah indah surah Al-Mulk ini andainya kita faham. Jadi insya-Allah bersedialah. InsyaAllah nanti kita akan mulakan siri tadabbur baru, iaitu berdasarkan surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan dan puan, sekadar itu di ujung, di akhir siri kuliah tadabbur tematik hidup mengabdi, hidup berbakti ini, saya memohon berbanyak-banyak kemaafan jika terdapat kesilapan, kesalahan, baik ayat-ayatnya ataupun terjemahan dan sebagainya, ataupun cara saya menyampaikan, ya. Jadi segala kekurangan itu adalah kekurangan saya. Astaghfirullahalazim. Kita mohon ampun kepada Allah, dan marilah kita berdoa semoga usaha kita ini Allah terima sebagai amalan saleh dan ilmu yang dimanfaatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.